Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam satu Malaysia. Good evening. Uh, saya Zaidi Danis bersama dengan Zamil Zuki. Zamil, Yes. dah makan dah? Belum makan lagi, saya belum makan sekali. Tadi dua bungkus nasi ayam nampak? Bekalan. Bekalan ya. Yes. Okey, bekalan. Okey, saya harap dengar sikit ayam ni. Sound system kita okey. Tengok sama ada sound system kita okey tak. Okey, alright, nampak all clear. Cool, okey, hari ni apa cerita Zamil? Hari ni kita nak cerita sikit pasal politik di Kedah. So kita cakap pasal Kedah, bahasa pun kena Kedah, lorat Kedah juga. Lorat Kedah? No, tak boleh KL. Dan tak tahu. Okey, tujuan utama ini sebenarnya apa? Adalah berkongsi pendapat dengan rakan-rakan media baru di bawah branding apa ni, Santai Atas Pagar di mana kita akan menganjurkan live webinar, live seminar ataupun kita live session mungkin lebih kurang 40 minit Zamil. 40 minit yang di mana kita boleh berinteraksi antara kita sama kita dan juga bertukar-tukar pendapat. Tak ada siapa yang menang, tak ada debate, tak ada siapa yang kalah. Kita hanya berkongsi pendapat. Mungkin pendapat kita salah, tak apa, kita sanggup ditegur dan juga kita tukar pendapat. Jangan hanya berani di Facebook saja yang mana kita bertopengkan dengan gambar-gambar yang bukan gambar kita dan berhujah dengan begitu ganas, tapi apabila berinteraksi, bila bercerita, bila berhadapan, bertukar pendapat, kita sudah menjadi lemah Jadi tujuan utama adalah, saya harap ini adalah platform yang bagus untuk kita berkongsi pendapat Zamil, komen sikit. So apa ni, selalunya kita duk tengok muka mereka, rupa mereka. So today kita nak dengar suara lah, kalau boleh lah. Jadi so ada kawan-kawan kita yang dah ada mic itu, so standby lah sekejap lagi. Kita nak dengar suara lah. Dia tengok selalu duk rupa kan. So hari ni kita nak dengar suara. Vokal lah. Mungkin boleh angkat tangan siapa ni? Siapa nak mic boleh angkat tangan boleh klik dekat situ. Gambar yang request mic tu, angkat tangan tu, jadi kita akan onkan punya mic Kita tak boleh kasih semua mic tapi sebab apa dia bandwidth mungkin siapa yang nak memberi ulasan ataupun tanya soalan ataupun memberi pendapat sendiri, just klik yang angkat tangan tu dan kita akan unmute kan anda dan anda boleh bercakap. Of course you all kena ada mikrofon lah kan. Kalau tak ada mikrofon jangan cakap. Tapi semua laptop sekarang semua dah ada mikrofon built-in mikrofon. Tapi kalau ada mikrofon yang macam apa tu, yang headphone tu lagi bagus lah. Betul lah. So dia macam karaoke dah juga dah. Dia seorang, dia bila menyanyi tu seorang-seorang atau berdua, paling banyak pun berdua lah. Berduit. Berduit. Jangan dia ramai-ramai dia jadi celaru. Jadi boria. So sesuai dengan kita punya tajuk malam ni politik Kedah, cantik atau celaru. Celaru ni dia orang Kedah kata celaru lah kan. Tapi sebelum tu Zamil, kita sebenarnya kita mengajaklah kedua-dua pihak. Pihak sebelah sana, pihak sebelah sini kan. Tapi kita nampak kan yang pihak yang dikatakan memerintah negeri Kedah ni agak-agak macam segan-segan ke, malu-malu ke, ataupun malu-malu kucing ke, ataupun penakut Zamil. Ada tu masuk yang tu nama Haji Dam tu semua dia lah tu. Ikut nama samaran juga. Dia pakai nama samaran, nama dari Facebook dia tak berani. Tu ada tu dia dengar. Tak apa, kita bagi dia dengar. Lepas ni dia boleh kalih. Okey Zamil, kita teruskan Sebenarnya Zamil, platform ini dipanggil webinar, live webinar. Kita telah mulakan webinar ni sejak 2008 Zamil. 2008. Sampai kan ada kita punya VIP menti-menti kita, kalau nampak kita pun tak ingat nama, dia panggil Mr. Webinar. Okey. Dan ini sebenarnya adalah inisiatif sendiri. Tak ada yang suruh, tak ada yang disuruh tak ada yang paksa, tak ada yang dipaksa. Dan kita walaupun platform ini kita bayar duit dengan sendiri dengan kos sendiri kita
kos ni agak tinggi, webinar ni kos agak tinggi, beribu sebulan, dalam lebih kurang beribu sebulan, mengikut bandwidth dan juga audience, dan audience yang platform ini boleh sampai maksimal 1000 peserta dalam satu masa, 1000 peserta dalam satu masa, dan ini seumpama macam lebih kurang ceramah lah jugalah kan. Tapi ini lebih berinteraktif dan kita boleh soal jawab dengan secara live Dan juga kita juga mengalu-alu lah kalau ada manalah yang baik, yang apa kan, yang itu sumbangan RM10 tu amat-amat dialu-alukan. Tapi tak paksa Zamir, tak paksa. Bukan lebih pun boleh. lebih pun boleh. Lebih kosong tu lebih boleh ke kan? Tapi yang penting sumbangan anda akan dirahsiakan. Dan ikhlas. Kita orang atau you bagi. Sebab ni kos tinggi Zamir. Bukannya apa, kita terpaksa berterus terang. Dan juga siapa yang sudi bolehlah SMS pada 0175557718. Nombor telefon ni tidak diangkat, hanya untuk SMS saja. Dan juga ataupun kalau yang tak nak SMS, teruskan ke email transformasimediatv@gmail.com dan kami akan memberi info yang selanjutnya untuk anda memberi sumbangan RM10 lah kalau boleh Okey, kalau tak nak tak apa, no problem ini semuanya adalah secara ikhlas dan inisiatif sendiri. Okey, agenda kita Zamil, agenda kita apa dia agenda kita? Agenda kita macam biasalah. Kita nak kita nak share informasi information informasi dan sebenarnya santai atas pagar ni kita panggil SEP lah SEP. Di mana ni apa? Banyak betul phone call Okey. SMS dah ada SMS dah Zamil. Oh, dahsyat. Okey, alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Sebenarnya objektif kami adalah bukannya nak memberi fitnah ataupun mempromosikan seseorang tu ke. Ia adalah platform yang terbuka yang mana anda pun boleh memberi pendapat anda dan juga mungkin memberi idea-idea yang bernas yang boleh diambil guna oleh bukan saja pembangkang ataupun kerajaan negeri juga Jadi sebenarnya kita tak ada memihak kepada mana-mana dan anda semua bebas untuk memberi ulasan. Jangan memberi fitnah ataupun apa dia panggil tomahan ke apa, janganlah kita sini adult kita semua dewasa. Anda semua dah mempunyai akaun Facebook yang aktif. Jadi saya harap no tomahan, no fitnah Dan juga agenda yang kedua yang mungkin kita imbas sikitlah Zamir, kita imbas sikit keputusan PRU 12 hari itu. Dia 4 tahun lepas Zamir, dan kita tengok apa yang berlaku di Kedah dan juga kita paparkan artikel-artikel mungkin artikel-artikel yang di Malaysia Kini dan Malaysia Insider, dan juga seterusnya kita keluarkanlah isu-isu semasa ataupun isu-isu yang tengah hangat, tengah panas dibicarakan di Kedah, dan juga anda diberi peluang untuk memberi ulasan dan kalau ada ulasan sila angkat tangan dan kita akan memberi mikrofon dan juga yang akhirnya kita mungkin kita ringkaskanlah agak-agaknya lah, teka lah, bukannya kita ni nuju 4 belalang ke apa, tapi kita tekalah agak-agaknya lah siapa yang akan memerintah negeri Kedah, negeri kita yang tersayang selepas PRU 13 ini. Okey, kita teruskan Zamil. Okey. Kita teruskan apa dia ini? Baru-baru ini penuh dengan di media baru ni pengurusi BN negeri Datuk Ahmad Bashar Mat Anifah berkata para anggota parti komponen khususnya pemimpin bahagian cawangan dan pusat daerah mengundi PDM tidak mempunyai masa lagi untuk mengadu domba. Mengadu domba tu apa Zamir? Mengadu domba tu dia apa ni? Macam duduk komplain lah. Dia mengadu domba Okey, antara mereka. Tapi sewajarnya bekerja keras untuk kemenangan parti. Ini lebih kurang dia kata perlu menghentikan sikap suka bercakaran dan berbalah sesama sendiri ni dan menumpukan usaha meningkatkan kerja menguatkan jentera parti. Ini macam ada cakarannya tu.
Dia rasa dia lebih bercakap ni. Cakap harimau ke apa dia? Ini lebih bercakap ni. Ha. Ini bukan biasa-biasa ni. Ha. Ini yang tinggal parut pun ada ni. Dah tinggal parut pun ada lagi kena cakap lagi. Tapi sebenarnya yang bercakapan berbalah ni bukan saja BN. Ada juga belah sana lagi teruk dia punya cakap kan. Tak tahu Habis tahu. dalam berapa inci masuk kan. Nak jahit pun tak boleh kan. Jadi sebenarnya memanglah itu memang tabiat manusia tabiat manusia. Tapi sebenarnya masing-masing mungkin mempunyai pendapat sendiri ataupun mempunyai kenapa mereka nak bercakaran mungkin bercakaran untuk demi parti sebenarnya. Ada yang depan tu tak nampak, yang dalam belakang nampak, itu yang bercakar-cakar tu mungkin dia bercakap untuk demi kepentingan parti, bukannya demi kepentingan diri sendiri. So kita susah kita nak nilai kan Zami. Dia ada yang cakap sedap, ada yang cakap sakit. Ni kan kita tengoklah kan. Dia cakap okey. So apa ni ada apa lagi dia pesan tu? Nanti sebentar kita tengok double check on the sound system dulu. Sound system kita agak ni okey. Alright. Ramai tu. Oh, alhamdulillah. 53. 53. Kita jangka tadi tak ramai sangatlah 53 dan ni coming I think sebab 53 layan I think lebih kurang ada 200 pun ramai tu. Okey. Dan yang dah masuk 53, yang waiting list yang tengah login tu lebih kurang 20 ni 24. Saya rasa tak lama lagi kita akan banyak parti tu. Banyak parti dah masuk tu. Okey, alright. Okey. So seterusnya apa? Okey, kita tengok tanya siapa soalan lagi ni. Apa dia soalan dia? Awal-awal dah ada soalan dah. Tak boleh tengok. Ini semuanya apalah kita sambil-sambil tu yang kita santai kan. Ada orang tanya sudah makan. Hai. Makan ke? Macam kan. Sudah makan bro ni kan. Jangan tanya Zamir. Itu je. Ada juga yang ada juga saya bukan orang Kedah tapi saya nak tahu tentang situasi Kedah. Ini tak apalah kita memang kita kasihlah Kita buka semua kan. Siapa pun boleh. Tak semestinya orang Kedah. Boleh. Zamir tengok kita punya attending list 124. Oh cepat. Aduh. Okey, alhamdulillah. Tapi kita jangan duduk senyap je kan. Tak lagi kita minta dia teringin juga nak dengar suara kan. Tapi mesti ada mic the mic. Alright. Okey, kita teruskan. Ni baru-baru ni 2-3 hari lepas mengatakan PM janji nak bina Lita Lumba. Lita Lumba apa ni Zamir? Ni Lita Lumba tu lah, lumba kereta motor apa semua ni. Ni untuk golongan muda lah kan. Untuk golongan muda. Ada yang kata negatif, apalah belanja membazir duit ni kan. Tapi sebenarnya kita tengok apa ni, kalau kita tak ada Lita yang sesuai, yang selamat, mereka akan lumba di tempat lain yang lagi membahaya kan. Ini pun kalau dah diuruskan betul-betul pun untuk temporary site pun ada juga accident. Lagi-lagi kalau yang di atas jalan public yang mana merisaukan orang ramai Tapi kalau ni tuan-tuan puan-puan semua tengok dengan teliti yang di screen sekarang ada yang paragraf keempat tu, kita akan masukkan dalam manifesto juga untuk tanggung RM100 bagi setiap kursus dengan syarat untuk perkahwinan pertama dan sekali saja. Saya yang itu saya rasa agak berita gembira lah. Nampak yang tu nampak betul. Orang cakap Lita dia pun nampak kahwin tu kan. Okey, kahwin yang ni yang kahwin. Kita akan masukkan dalam manifesto juga tanggung RM100 bagi setiap kursus dengan syarat untuk perkahwinan pertama dan sekali saja. Habis kita tak ada peluang lah. So tak apa, kita akan kasihlah pada peluang pada adik-adik. Merayu. Kita boleh buat rayuan tu dia kata kan. Saya akan luluskan rayuan tu. Ini berita bagus Berita baik ni. Ini sebenarnya itulah rakyat didahulukan
Okey, kita tengok Ini apa lagi. janji siapa? Janji PM ni. Perdana Menteri kan? PM ni. Bukan janji MB Kedah Kita ikat janji ni. Bukan. Janji PM ni. Kita ikat janji tu. Okey, right. Okey. Boleh. Alright. So tapi berita yang tak berapa bagus kita semua ada berita-berita yang ni kan, ada yang tengok lintau lumba dengan apa dia kan, apa kahwinan kan. Ada yang berita tak bagus ni daripada kawan-kawan kita daripada Queen. Ni dia. Aduh. Yang ni. Yang ni Masya-Allah. Apa cerita ni? Saya pun kongsi tapi dia kata macam lebih kurang macam Unicell ke macam tempat macam universiti-universiti yang tak diiktirafkan kan. Jadi kita tak tahu. Mungkin kita ada poin-poin di sini mengatakan Insania Holding ni bukannya syarikat yang menjana keuntungan. Dia buka company dia sendiri, buka company apa tahu. Saya pun tak pasti Tapi ini adalah untuk meletakkan seramai mungkin kroni. Ni Pak Jamil dengan PAS Kedah untuk menerima gaji buta. Betul ke gaji buta ni Zamil? Kita tengok Betul Haji Dam. Haji Dam ada. Haji Dam? Ada siapa yang boleh tu? Haji Dam kalau nak lagi kita berkongsi nak lah. Haji ada berita-berita nak kongsi pasal Haji Dam dia director ke apa. Tak apa, ni kita bincang tak kena tangkap tak kena tangkap. Okey. Alright, okey. Kita tengoklah yang apa-apa yang rakan-rakan kita telah memberi some points untuk ni kan. Mengatakan kemelut kawangan pentadbiran Queen. Dan staf Queen dinafikan kenaikan dan penyelesaian gaji 13%. Banyak tu 13% tu. Tu dah ada dalam apa ni perkeliling katanya kan. Perkeliling Bukit Matan kerajaan dah ada bagi peruntukan tapi tak mau tak ni juga. Tak juga diberi kan. Ya ni heran ni apa hal ni yang tak terima ijazah tanpa MQA ni apa cerita ni? Kesian budak-budak tu. Bila-bila nak pergi kerja kan dia tengok ini dah ijazah yang tak diiktiraf. Ini dah nayakan budak kan. Jadi dan yang seterusnya gaji staf selalu lambat dibayar, tunggak. Ini bukannya kita kita reka-reka kan Mungkin boleh tanya pada siapa yang berada di Queen Mungkin salah mungkin tidak tapi ini adalah yang mana yang kita dapat info daripada mereka Dan juga bekalan air ni dipotong, tak bayar. Siang budak-budak Dan staff loan ni, selalunya government staff dia mempunyai kelebihan sikitlah kemudahan pada bank-bank memberi lebih sikit kelonggaran dan juga kemudahan yang agak lumayan sikitlah kan. Tapi apa cerita ni? Kaki tangan Queen pun tak boleh minjam loan ni. So itu adalah salah satu poin yang mereka anjurkan. Dan juga gaji CEO. Gaji CEO 35,000. Sebulan kot ni. Sebulan lah ni. Masya-Allah. 35,000 apa yang dia buat ni? Di Kedah 20,000, 35,000. Kau rasa ada pelaburan kat negeri jiran ke apa kot? Tak ada. Seberang Sedangkan anak syarikat menjana pendapatan sini lebih banyak tertumpukan soal pengurusan. Kita tengok ada juga tadi saya nampak ni. Dia punya poin-poin jadi. Kita tengok apa dia yang dia poin dia. Ini daripada tu dia macam-macam semua dah. Macam-macam kertas kita dapat. Ni dia. Yang mengatakan CEO Insan Medik Dr. Ramli Saad ni dibayar gaji 35,000 sebulan. Masya-Allah. Tapi gagal membawa masuk pelajar kuliah perubatan seramai 50 orang seperti yang dijanjikan. Hanya 10 pelajar di kuliah berkenaan. 10 orang kita boleh cari. 10 orang tidak ketahui atas dasar apa dan dibayar begitu tinggi sekali. 35,000 lebih kurang 10,000 US dollar banyak. Jadi isteri Dr. Ramli dan Dr. Aznil Alias ni dilantik. Ada jugalah isteri dilantik ni. Sebagai fellow akademik dan bayar allowance 12,000. Jadi kalau betul-betul lah dianggarkan tadi kan, ni kalau dikira-kira ni kan, congak-congak ni kan, 35,000 campur 12,000 ni banyak ke lah. Aduh, dia punya household income. Jadi ini semuanya adalah kerajaan negeri punya pendapat ni kan, pembelanjaan tak silap saya kan, betul ke pembelanjaan jadi itulah dia dan juga banyak lagi lah yang kita dapat mengadakan CEO Insan Sistem lah buat bisnes sendiri 10,000 apa syarikat tak untung, syarikat dia pula untung ini ialah taktik-taktik yang saya rasa tak berapa etika lah. Tak berapa etika di mana kita mempunyai kita represent company tu
Tapi juga kita mempunyai side apa ni, mempunyai kini kira ni apa. Jadi kalau nak tahu, mungkin kalau nak tahu lebih lanjut lagi boleh ke mana tadi kita tengok tadi apa. Kalau tak tahu lebih lanjut lagi kita ada medan tempur ada. apa medan tempur ke Kedah. Ni dia kata yang siap dengan tu Insania Holding, Insan Maya, Insan System, Insan Bestari, Insan Medik. Kali pengsan. Pengsan kau bayar itu dia tu. Banyak syarikat-syarikat yang telah diuruskan setiap kepuluan oleh Queen. Supplier dia jadi supplier Queen lah Jadi ini adalah salah satu agak sedih sikit lah sebab sepatutnya Kedah mempunyai yang apa ni insan ni kira kuat jugalah dia punya institut pengajian ni kan. Untuk modal insan penggunaan modal insan ni. Patutnya satu amanah lah tu yang perlu dia ni kan. Kita tengok soalan-soalan apa soalan-soalannya. Apa lagi soalannya? Okey, apa dia? So apa dia ada juga yang saya dengar yang apa lecturer dia ambil tapi tak mengajar. Because kata tak ada apa syllabus dia tak ada tu itu. Syllabus tak ada? Ada. Syllabus tu kena bayar kan? Modul tu kena bayar kan? Modul tu kena bayar. Tak mengajar makan free ikut apa ni kan. Jadi macam mana tu kan? Ni ada poin-poin lagi ni apa saya kurang pasti dengan ni syarikat dari Turkey Caprice Group sumbang 1 juta duit advance untuk ambil alih Queen dari kerajaan negeri. Ada dia jual ke apa ni? 1 million. Dia mula jual dah. Dah mula jual lah ni. Aduh. Dah tak larat dah jual dah. Susah. Jual kat syarikat buat ayam Belanda apa dia? Ni Turkey kan mana? Negeri Turkey. Geografi apa dia? Okey, lepas tu campus Queen ni di Kuala Ketil. Kuala Ketil yang ni kita pergi hari tu. Kos 330 juta. Loan bank Islam, tak tahulah boleh servis tak servis. Dan dalam nilai 330 juta tu termasuk kampus, masjid, okeylah boleh lah kan. Tapi sekarang masjid, asrama, quarters, staff tak ada. Masjid, asrama, quarters, staff tak ada. Macam mana tu dia boleh masuk 330 juta tu? Jadi inilah dia. Dan agak sedih lah. Jamin ofis besar ke tu? Saya kurang pasti. Jamin yang makan besar ni, bukan jamin ofis besar tu kan? Jamin ada tadi tu. Ni Jamil Osman. Jamil Osman. Bukan Jamil tu. Ingat Jamil ofis besar tu. Ni ofis besar tu. Okey. Ni Jamil Osman Profesor Datuk, sebenarnya nama penuh Profesor Datuk Wira Dr. Jamil Osman, Rektor Insania. Telah menerima semua kemudahan. Ada tak kawan-kawan kita yang tahu pasal benda ni nak berkongsi sikit, ada tak? Ada tak? Cuba kita tengok ada tak? Mungkin ada apa-apa. Ada tak kawan-kawan kita yang mana yang tahu tu? Cuba kita ini tengok. Semua duk testing kan. Cuba kita pergi buka tu. Reveal tu. Kita unmute dia. Kita tengok kita tengok dia. Kita cuba dia. Sekarang dah 315 orang dah Zamil. 315 orang yang hadir sekarang ni live 315 orang, tapi kita tak boleh buka semua orang lah Kita hanya buka siapa yang minta saja Kita mana lagi ya? Ya ada lagi. Ada lagi dia tak keluar. Okey, kita tengok siapa yang ada tu. Mungkin kita tengok siapa Reveal tu apa? Buka lah. Buka Ariel, kita tengok Ariel. Ya, ni minta je. Okey. Alright, kita sila teruskan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sedap suara dia ni. Ni saudara Reveal Ya. Boleh tak minta saudara tolong kongsikan sikit kalau tahu kalau faham lah cerita pasal Queen ni, pasal Insaniah ni. Boleh tak? Pasal Insaniah dah. Sekarang ni suara saya jelas jelas, sedap. Suara saya jelas. Macam seorang penyanyi suara. Alamak. Dia. Teruskan. Okey, saya tengok saya tak menyokong mana-mana pihak. Tapi saya tengok macam contoh kes Queen. Banyaklah isu yang kita tengok dekat blog, dekat media, orang kata apa, dekat paper sekalipun kan. Memang kata apa, kalau benda tu tak betul, takkan sampai staff ni, bukannya dekat seorang dua staff yang memberontak. Ramai lagi staff yang memberontak. So dia orang lagi mengetahui daripada kita di luar.
Kan? So benda tu jadi macam kita sendiri di luar, kita sendiri rasa macam dia orang ni buat apa kan? Sebelum ni kita tengok sebelum kerajaan sebelum dia. So benda tu ada menguntungkan Queen sendiri, tapi bila sekarang ni bukan takat menguntungkan, kita nampak makin benda tu makin teruk kan, walaupun baru-baru ni dia orang buat ya apa pelancaran yang baru tu dia punya bangunan yang baru kan. So tapi benda tu masih tak dapat menutup dia punya masalah dalaman, termasuklah dia punya ni sendiri lah. Kita tengok dekat blog, saya ada terbaca dalam satu blog dia kata kroni kan. Dalam tu dia cerita habis semua kroni. Kita tak nak percaya, tapi benda tu berkaitan dengan rektor Queen sendiri. Itu yang kata apa saya sebut dia sebut Jamil tu kot Jamil rektor kan. Kita tengok Jamil rektor. Sebelum ni benda isu-isu macam ni tak timbul. So sekarang ni isu ni timbul dan tak dinafikan oleh pihak Queen sendiri. Kita duk tunggu juga kan jawapan balas daripada Queen. So saya ada baca berita Queen sendiri, saya rasa berita Queen ni dari Queen sendiri, bukannya dari orang yang buat portal berita tu kan, blog tu kan. Rasa ni dari dia orang sendiri. So benda tu menunjukkan ada masalah dalaman yang sangat-sangat kritikal lah. Jadi sampai setakat ni belum dijawab belum terjawab benda tu Tidak dijawab Masih menunggu jawapan daripada rektor sendiri. Kita dengar daripada Azizan, tapi jawapan dia macam kita tahulah Azizan punya jawapan kan. So daripada pihak Queen sendiri tu kita masih tunggulah dia punya sidang media, dia punya jawapan apa yang isu yang dibangkitkan oleh media maya kan, blog, Twitter, Facebook. So benda tu bagi saya orang Kedah sendiri, saya rasa macam malu lah kan. Contoh saya tengok ada dia punya kos sekarang ni, kos makin bertambah, kos belajar. Tapi dekat situ student dia ada seorang, ada yang student tak ada langsung, tapi gaji dia punya pensyarah dibayar. Kan dibayar. So ni makan gaji buta ke dia apa-apa kan. Jadi maknanya masalah ni pertama tidak dijawab. Lepas tu yang kedua ni nampaknya ada satu macam daripada dalam yang macam yang mengadu memang daripada dalam macam memberontak lah kot Saya macam kita baru ni yang kes dia orang keluar rektor keluar daripada majlis kan, majlis tu keluar tu tak dia orang tak nak jawab pertanyaan bukan dari orang Kedah, dari rakyat Kedah, tapi pertanyaan dari staf sendiri. Kalau rakyat Kedah ni yang bertanya, lagilah dia orang lari kan. Ini staf ni nak bertanya. Nak bertanya. So kita bila kita nampak, bila kita buka search internet Queen, benda tu keluar hantam Queen saja. Yang backup Queen tak ada. Yang backup ni maksud dia dari Queen sendiri patut ada apa isu, dia orang patut cepatlah dia orang keluar, dia orang patahkan hujah ataupun apa yang dikeluarkan oleh blogger-blogger ataupun Twitter kan. Ataupun Facebooker lah. Kita tengok memang benda tu jadi macam tu. Saya sedih lah sebab memalukan Queen sendiri dan kerajaan negeri sendiri. Malu orang Kedah kita orang Kedah, kita rasa malu kita bukan takat kita nak peluang nak sebut Queen pun kita rasa macam kan. Kenapa agaknya isu-isu ni macam senyap je, tak ada dibantah oleh insight daripada pihak PAS ataupun pihak PKR sendiri yang mungkin dia boleh menasihatkan pengurusan Queen. Tapi kenapa pula disenyapkan dan perlu pula orang luar yang menegurnya? Saya nampak kalau contoh isu-isu di luar, di Selangor ke apa semua, rakan-rakan dalam tak kira macam contoh BN dia ada Barisan Nasional kan, and then Pakatan Rakyat ada PAS ada Pakatan Rakyat. So di luar macam contoh isu di Selangor, kebanyakan ni dia orang defend sama sendiri. Tapi di Kedah isu Queen
masing-masing diam. Masing-masing diam. So benda tu timbulkan mesti ada something yang buat kita tertanya-tanya kan. Tak berani kah dia orang menegur Azizan ataupun apa dia orang sendiri siasat masalah dalaman sebab benda ni apa menjatuhkan maruah kerajaan negeri kita. Itulah apa ni kita pun tujuan kita keluarkan benda ni bukan kita nak ini apa, tapi ini demi orang kata apa, demi Kedah, demi apa ni Queen, demi apa ni orang yang menuntut keadilan. Jadi sebab tu kita keluarkan isu-isu panas ya di Kedah ni. Jadi kita harap kalau apa ni nah saudara ingat bagi saya kalau betul apa dia nak naikkan kalau tak mampu maksud saya kos, contoh kos dulu ada berapa kos saja kan, sekarang ni dah bertambah kos, lepas tu bertambah staff, kos meningkat, tapi student dia orang tak dapat tarik student untuk masuk ke dalam Queen. Kan dia orang tak dapat tarik student untuk datang belajar dekat Queen. So benda tu menguntungkan atau merugikan, yang kena bayar adalah kerajaan negeri. Contoh yang dia orang punya okey, kata ada, tadi kita tengok tadi ada tunjuk dekat saya dekat kita dalam ni adalah dia punya ada apa tadi dia orang banyaklah dia orang punya bisnes dalam Queen kan. Anak-anak syarikat dia kan. Insan semua. Anak-anak syarikat. Tapi anak-anak syarikat ni bawa ke keuntungan dalam Queen sendiri. Dan saya rasa kerajaan negeri masih lagi menampung kos setiap tahun. Kalau rasa benda tu dah sekarang ni macam contoh kerajaan negeri yang ada sekarang ni dah masuk tahun ke-5. Tapi bukan benda tu makin elok, tapi benda tu makin menjunam. Saya dah pergi ke Queen. Memang benda tu kita rasa macam sedih. Kita tengok keadaan. Kalau sendiri bagi saya kalau orang di luar, contoh orang Barisan Nasional bercakap soal ni, mungkin bagi saya itu adalah tomahan kepada PAS yang mentadbir Queen kan. Kerajaan negeri yang mentadbir Queen. Tapi kalaulah orang dalam Queen sendiri, staff dalam Queen sendiri, dan kita boleh tengok kereta nak kena tarik, Allah ni apa ni kan. Kalau seorang dua orang kereta nak kena tarik tak apa, ini ramai staff kereta nak kena tarik, tak boleh buat dol macam you cakap tadi kan. So benda ni macam orang kata apa, mesti ada sesuatu lah dalam tu. And then dokumen yang kita tengok, blogger bawa keluar, dokumen dari mana? Kalau blogger tu, saya masih menunggu. Kalau benda tu, bagi saya kalau benda tu tak betul, kerajaan Queen harus saman blogger yang keluarkan dokumen-dokumen tentang contoh tentang staff ni. Kenapa dia orang tak saman? Kalau benda tu tak betul, kenapa masih diam lagi? So, kita rakyat Kedah, kita nak tengok benda tu. Kalau betul, samanlah dia orang. Sebab apa? Kita nak tengok bukti betul ke yang dia orang tunjuk. Saya ada tengok dia orang tunjuk staff, nama-nama staff dia tulis itu kroni kan. Kalau betul bukan kroni ni, saman. Bukan apa, Jamil rektor boleh saman blogger-blogger. Macam mana pemimpin-pemimpin pakatan yang saman blogger-blogger lain yang kalau buat fitnah, betul tak? Betul. Bagi saya ada blogger Barisan Nasional yang buat fitnah kan. Termasuk juga ni, tapi kalau benda tu tak betul, kita boleh bawa ke undang-undang benda-benda macam ni. Itu dia pandangan daripada saudara Airil Terima kasih saudara. Okey, terima kasih. Mungkin kalau ada apa-apa isu nanti kita silakan nak angkat tangan. Dan saya unmute-kan sebentar. Okey, Zamir kita juga mengucapkan selamat datang pada saudara Hazmi, saudara Rashid, Helmi, Wan Halim, Rozana Ali. Ramai hari ni. Total sekarang lebih kurang 380 orang, 380 peserta yang hadir. So dengan short notice ni alhamdulillah, syukur alhamdulillah dah Tapi ramai nampak ramai yang atas pagar dah. Tak ada yang kita punya, mungkin tak tahulah yang jenta-jenta sebelah sana pun tak ada. Tak ada. Mungkin mereka sibuk memberi ceramah ke mereka ceramah. Tapi yang ada sini semua geng-geng kita di Facebook yang mana kebanyakannya atas pagar. Dan kita juga mengucapkan selamat datang pada saudara Akram Saudara Akram, mungkin saudara Akram boleh cerita sikit mengenai pasal politik Kedah.
Saudara Akram, boleh kita beri mic pada Saudara Akram? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha. Maaf lambat sikit masuk pasal Lan buat kerja dekat dah kerja sikit kat Kuching ni, dekat Kuching Sarawak. Sarawak. Oh, daripada Sarawak. Amboi jauh lah. Okay. Ya, pasal kita orang Kedah lah duk lindu hutan belantara yang tak kena kerat kan. Dia kena main kat Kuching kan nak tengok. Dalam ni maksudnya. Okey. Jadi apa dia boleh berkongsi sikit Saudara Akram? Pandangan Dan anda. kalau saya nak kata benda yang kita tak puas hati lah ni pasal apa yang berlaku kat Kedah. Kita boleh pilih macam-macam jenis lah benda yang kita tak puas hati. Tapi saya bukan tak puas hati tapi lah ada geram. Pasal kita tak tahulah kalau ada orang dah sebut dah sebelum ni. Tapi kita ni negeri yang dah diberi kurnia oleh Allah SWT menjadi rezeki kita tu daripada sawah padi. Dan apa-apa pun berlaku dengan harga padi beras kita, itulah rezeki yang diberikan asas pada negeri kita pada dulu pun. Ya. Dan kita dulu pun masa nilai padi beras ni dikirakan tinggi. Kita sebuah tamadun dan kaya raya awal daripada orang lain, daripada 10 abad dah kita dikirakan kaya dulu pasal beras sawah padi kita ni. Jadi kita sebabnya kita ada kurnia ni, kita boleh ada kekayaan ni. Dan bila kita masuk ke zaman yang lebih moden, nilai sumber asli yang membawa kekayaan ni sekarang cukup tinggi. Saya akan sentuh lagi sikit lepas ni. Ya. Tapi sebabnya adalah kerana kita ada hutan belantara yang menjadi takungan air yang cukup, yang boleh disalurkan kepada kawasan-kawasan sawah kita. Jadi bila mereka ni pergi kerat pokok kita sampai macam ni, sampai kita tinggal ni bukit bukar yang tandus dan tidak boleh jadi sumber pengumpulan untuk takungan air, dia menghancurkan khazanah yang dah berabad dah memberikan kekayaan kepada negeri Kedah. Dan mungkin orang kata ni mungkin zaman kalau saya buat hujah macam ni, orang kata mungkin hujah ni hujah kuno lah. Orang kata kita kalau kita kata harap dekat sawah padi bendang lah ni pun memang nilai padi beras tu miskin orang kita berterusan kalau nak harap rezeki benda tu saja. Tapi air sebagai satu sumber yang begitu bernilai adalah sumber yang kedua tercari-cari dan termahal dalam dunia. Dan kalau kita tanyakan bekas Setiausaha Agung PBB dulu, Butrus Gali daripada Mesir, beliau menganggap yang peperangan masa depan adalah peperangan untuk merebut ayak ni. Jadi nilai dia tinggi sangat. Kita dah bagi ayak free dekat Penang. Penang tu dia punya industri semiconductor semua hasil daripada ayak yang kita berikan kepada mereka untuk mereka tapis dan untuk mereka gunakan untuk industri-industri sophisticated, elektronik dan sebagainya kat sana. Tapi kita bagi free. Kita boleh bagi free pun kedua pasal ada bukit bukau yang penuh dengan hutan belantara untuk dapat kayak ni. Dah lah kita dalam masa zaman kononnya hubungan rapat kerajaan negeri lah dengan kerajaan negeri Pulau Pinang, mungkin kerajaan negeri lah boleh bagi charge sikit lah untuk ayak kita bagi mereka ni, bukan bagi free kan. Boleh dah dapat untung sikit untuk kerajaan negeri. Ni bukan antara dia tak bagi charge. Dia kerat pokok sampai ke tahap kita pun lama-lama ni tak ada ayak untuk sawah pendang kita sendiri, nak bagi korang macam mana? Nak jual macam mana? Betul. Jadi nilai harta tanah tu dia tak tahu macam nak nilai. Dia tak tahu nak nilai apa dia khazanah yang kita ada tu, macam mana nak guna harta tanah ataupun harta khazanah yang telah dikurniakan tu. Dia duk bising pasal benda lain, dia duk kaut benda lain, duk minta orang naikkan cukai tanah lah. Bila orang nak usahakan satu tempat tu, macam pengusaha nak buat rumah lah, dia buat macam-macam helah lah ataupun menaikkan kos untuk membuat bangunan lah. Ni dengan kata dengan Queen ni pun sama lah juga. Sebab dia tak boleh nak menghargai nilai apa yang telah dikurniakan oleh Allah SWT. Macam mana nak gunakan apa peluang yang ada tu, dia pick out cara lain. Akhirnya negeri kita juga rugi.
apakah yang lebih bernilai dari antara kita memastikan kroni kita kaya dan kita memastikan anak-anak Kedah kita cerdik? Rasanya kalau seorang yang cukup berpendidikan seperti masters yang kononnya lah ni duduk dalam Exco Kerajaan Negeri ataupun mereka-mereka graduan-graduan yang kononnya ramai sangatlah dalam kerajaan negeri. Kalau betul mereka ni graduan, kenapa mereka menganggap bahawa pembayaran kepada kroni lebih bernilai daripada pembayaran untuk memastikan masyarakat Kedah ni ramai lagi orang kita yang cerdik-cerdik? Dia tak ada sesuatu yang tak kena dari segi pendekatan depa ni. Jadi yang menjadikan saya frust tentang benda ni adalah kita dalam webinar ni mungkin kita cerita pasal benda ni. Dan kita mungkin dalam percakapan kita antara kita mungkin cerita pasal benda ni. Tapi dan dari segi logik dia, berdasarkan kesalahan-kesalahan mereka ni sahaja pun dah cukup dah rasanya untuk ramai orang bergerak lebih daripada atas pagar, dah bergerak ke arah menolak kerajaan Kedah lah. Tapi dia macam kita rasa macam ada sesuatu ada sesuatu benda yang menghalang orang daripada terus lompat pagar tu ke arah kita. Ke arah ke arah pendapat yang kita pegang. Yakni kita bukan kata sokong BN lah, kita bukan kata sokong BN. Kita kata tolak kerajaan pakatan yang ada ni. Kita tengok dari segi itu saja. Kita jangan nak fikir pasal kita terima BN bulat-bulat. Kita kata lah ni, kalau kita nak tengok apa dia kesalahan yang telah dilakukan oleh kerajaan lah, kita boleh berani kata mereka ni dah ada yang kita buat, kita nampak mereka jelas buat dosa lah. Jadi kalau mereka ni dah buat dosa macam ni, takkan kita nak tak tolak? Kenalah kita tolak kerajaan ni kan. Tadi kita ada berbincang, kita ada bincang tadi sebelum saudara Akram datang tadi, kita bincangkan kemungkinan besar parti BN Kedah ni bercakaran. Itu agaknya mungkin salah satu halangan. Adakah apa komen saudara? Iyalah, rasanya macam ni. Dia kalau betul pun bercakaran sebab mencari kepentingan, dia percakaran ni biasanya orang bermula kalau dah ada benda. Kalau kita dah pasti dah ada kemenangan. Tapi macam mana kita nak pasti ada kemenangan? Tak ada keyakinan pada ramai orang yang kita akan menang. Jadi takkan sebelum menang tu dah mula bercakap dah. Dia jadi pelik lah macam tu. Dan kita kena ingat juga pada PRU ke-12 lepas, antara sebab kita kalah di Kedah adalah kerana percakaran juga. Di negeri Kedah kita ada senario fenomena-fenomena yang pelik-pelik yang berlaku. Contohnya bahagian di mana semua DUN menang tapi parlimen kalah. Macam mana boleh jadi macam tu? You tolak Barisan Nasional di peringkat parlimen tapi you terima Barisan Nasional calon dia di peringkat DUN. Dia senario yang pelik sebab biasanya pengundi Malaysia ni dia akan lihat dari segi kombinasi. Dia akan pangkah, kalau dia pangkah DUN dengan BN, dia pangkah parlimen BN sama. Kalau dia pangkah parlimen bukan BN, dia pangkah DUN pun bukan BN sama. Jadi tapi ada fenomena-fenomena yang terlihat berlaku pada PRU 12 dulu yang kita bimbang akan berlalu akan terbawa-bawa kepada senario yang kita ada sekarang. Kalau kita nak buat perbandingan yang saya rasa membuatkan kita rasa lebih malu kalau kita bandingkan senario kita di Kedah dan dengan senario kita di Terengganu satu masa dulu. Pada PRU, kalau tak salah saya PRU ke-10, kita kalah negeri Terengganu. Kalah teruk Terengganu sampai tinggal 2 DUN je kalau tak salah saya. Dan hasil 4 tahun pentadbiran kerajaan PAS pada masa tu di Terengganu, sebab cara dia takbir itu teruk sangat, kerajaan BN dapat merampas kembali Terengganu pada PRU ke-11. Bila masuk ke PRU ke-12, walaupun banyak tempat-tempat lain mula menolak BN, tapi Terengganu masih kekal dengan BN. Sebab dia ingat lagi sengsara mereka tu masa zaman PAS dia pegang di Terengganu lepas PRU ke-10. Jadilah ni dekat Kedah, kita dah senario di mana selepas PRU 12, kita dah tengok dah ada banyak masalah-masalah yang timbul di negeri Kedah. Kita seharusnya lah ni dah jelas dah kita kena tolak depan ni.
Okey. Dan kita kena ambil timba pengalaman dan timba pengajaran di negara Terengganu di mana tidak ada fikiran langsung tentang kita nak pastikan kita jalankan kita punya pergaduhan, pertempuran dan juga persaingan dalam parti di dalam konteks negeri yang sudah kalah. Ya. Negeri kita dah kalah. Memang kita apa haprak pun tak ada buat. Kalau kata-kata yang biasa pernah digunakan oleh Tuan-Tuan Mahathir, kita haprak pun tak ada. Dalam senario kita haprak pun tak ada. Kita pun nak berkelahi lagi. Patutnya kita punya pemikiran dan kita punya nilai tu haruslah dengan lebih jelas melihat bahawa kita tidak ada apa-apa pun nak direbut pada masa ini. Sebab kita tidak ada apa-apa untuk pegang. Okay, kita cuma ada benda untuk direbut kalau kita menang nanti. Ya. Jadi kalau kita ambil kedudukan yang itu, rasanya lebih sihat. Mengikut keputusan PRU 12 tu, kita tengok kebanyakan yang adun ataupun ahli parlimen yang menang tu, mereka menang agak tipis ya. Terutama sekali macam di mana di Bukit Lada Bukit Lada Bukit Lada di mana YB Ahmad Izzat menang dengan hanya 200 lebihan undi saja. Dan ini juga berlaku kebanyakan tempat. Adakah kemungkinan besar bahawa kali ini Barisan akan mendahului parti PKR? Kemungkinan tu sentiasa ada. Itu semua bergantung kepada rezeki pada hari berkenaan. Macam-macam boleh jadi. Tapi yalah, kalau kita tengok senario seperti di Bukit Lada, calon Barisan Nasional tu jauh lebih berpengalaman dan dah sepatutnya sudah lama dah memberikan khidmat di sana. Jadi seharusnya boleh menang dengan senario yang kalau tipis pun dia sepatutnya menang. Kalau ikut tempoh perkhidmatan dia patutnya menang banyak sikit lah. Tengok-tengok boleh kalah tipis. Jadi kita pun heran lah. Kira kita tengok kebanyakan tempat-tempat yang kita bincangkan ni macam saya nak tengok sekali imbas pun tak berapa mudah. Kalau kita tengok tempat-tempat yang ni yang saya sebut tadi ni. Apa tu, Padang Terap, Kuala Nerang dengan Pedu. Ini yang contoh yang saya nak beri. Kuala Nerang dan Pedu majoriti KBN menang total 309 campur 364. Maksudnya 690 undi kalau kita campur undi Kuala Nerang dengan Pedu, 670 undi 670 undi sepatutnya pergi ke BN. Jadi kalau nak ikut, kita harapkan dekat parlimen tu majoriti menyokong BN tu adalah samalah. 670 undi tu pergi ke BN. Tapi kalau tengok parlimen pada Terap, tengok YB Ghazali pada masa tu, Datuk Ghazali Ibrahim kalah. Zampan kalah 770 undi. Maksudnya 1,400 undi lebih lari daripada BN, daripada DUN tu. Jadi ni undi mana yang lari? Pada saya, kalau kita tengok imbasan seperti ni, lari undi ni adalah lari undi dalaman daripada mereka yang menyokong BN juga. Mungkin kerana ada persaingan dalam, Wallahualam lah, mungkin ada persaingan dalam bahagian ke yang menyebabkan perkara ni berlaku. Wallahualam. Saya tak tahu kalau mungkin dekat bahagian tu sendiri YB Ghazali macam mana, mungkin tak berapa diminati oleh masyarakat ke. Kita tak tahu. Semua ni. Tapi macam mana boleh sampai Azwan lari macam ni? Bahar Azwan ada di sini. Ni Bahar boleh bercakap ke sikit? Hello, ya. Dengar suara kita ni. Cuba dengar sikit. Dengar. Okey. Dengar pendapat Cik Bahar ni. Okey. Okey, macam mana tu? Kita tengok apa ni? Apa yang kita bincang tentang peluang BN masuk tu. Hello. Teruskan. Okey. Okey. Saya setuju juga dengan kawan kita tadi yang cakap tentang apa tu, banyak isu-isu yang
dalaman kita di sana tu. Tapi Yalah, saya percaya, ha. saya percaya sekali ni bila kita dah melalui satu pengalaman perit dalam masa 5 tahun ni dengan banyak benda, hutan kena cantai, tempat apa insaniah yang kita cetus waktu zaman BN dulu lagi. Lepas tu bila bagi mereka pegang jadi kerang kabut. Dan rakyat Kedah ni dah mula nampak benda ni, kita perlu balik kepada asal balik. Manakala mereka kata kalau ambil period untuk nak bagi test dulu, kita try test dulu orang Kedah kata. Mereka dah tahu test bagi kepada PAS, tak boleh. Tak boleh. Mereka ni tak, kalau sorry to say, kita ambil Kelantan, kita pergi ke Kelantan tu dia boleh kayuh sampai 20 tahun. Tapi saya nampak di Kedah ni dia tak boleh kayuh dah. Lagi dan gon yang makin tinggi dia dah. Jadi saya nampak kita kesedaran tu dah ada di kalangan pengundi kita. Okey. Juga keadaan tu ada di kalangan kepimpinan kita. Memanglah kita nampak ini ada unsur-unsur percakaran, macam mana kita tengok hubungan ada sebut benda-benda macam ni kan. Okey. Tapi saya rasa bila sampai waktu besok kita dah keputusan dibuat siapa jadi calon, saya rasa pengalaman yang dulu kita takkan ulang lagi. Saya lebih percaya pada tu. Kan, memanglah macam kita nak berebut apa semua tu, tapi bila orang sentimen orang Kedah ni bila sampai satu peringkat dia berkeli adik-beradik apabila mai kenduri berkeli, tapi bila sampai peringkat yang nyawa hidup mati depa duduk balik. Itu je. Macam betul kita ni depa macam mana pun macam contoh macam semayang dua imam apa tak tahulah kan, saya kalau ada pun belah hujung belah apa, tapi sebenarnya benda tu tak berlaku di Kedah tau. Jadi tempoh percubaan tu lepas bagi berlepas pada orang-orang kita juga, orang Melayu contoh kan, dan bagi pada UMNO balik pun pada orang yang sama kan, tapi bila bagi 5 tahun dah cukup untuk membuktikan mereka ni dah tak boleh nak pergi jauh. Saya lebih percaya pada tu. Dan hari ni memanglah masing-masing berebut kumpulan A kata lepas layak, B kata layak, C kata layak kan. Tapi bila sampai wisim permulaan besok turun padang, masa tu lepas dah boleh, saya yakin lepas akan duduk balik dengan satu tujuan itu saja. Saya lebih yakin pada di Kedah khususnya. Jadi Cik Bah yakin walaupun sekarang ni nampak macam kita duduk bercakapan, tapi bila mai masa nanti semua akan bersatu dan akan bersama lah. Ya, dia sebab apa? Saya melihat kalau mereka tak bersatu, pemimpin kita dah tak bersatu, mereka akan menerima hukuman bila pemilihan bahagian besok. Sebab ahli-ahli di bahagian tu mereka dah serik dah. Sebab kita ada mereka kata kami bagi hampa ada berebut, hampa ambil, tak apa. Tapi besok sampai masa kami sokong hampa bagi, tapi hampa berebut lagi, mai pemilihan sekali lagi mereka akan Mana-mana ni kita bagi peluang lebih sampai bergaduh sebab di bawah dengar lepas duk belaga sama lepas tak apa, tapi mai sampai besok bila pucuk pimpinan namakan si A, namakan si B, kalau si C duk cantas besok, makna dia sendiri akan namatkan karier politik dia, saya nampak. Saya rasa tu cukup baik tu. Mana kita buat nampak hukum aku tu nah. Itu okay, terima kasih. Kita buat benda tu akan bagus ya, sama-sama. Terima kasih Cik Bahar. Okey. Itu dia Zamil. Yes. Total count sekarang ni 510 peserta. Geng-geng kita ramai ni. Geng-geng kita, geng atas pagar pun ramai tu, ada yang tak kenal. Tapi ada yang tak kenal ni. Ni nama-nama ni apa ni? Haji Dam. Haji Dam masih ada, masih mendengar. Terima kasih kerana mendengar bersama kami. Ada jangan makan keliling. Nama Jamil mana lah? Jamil. saya tak tahu Jamil mana. Jamil sudah masuk. Jamil Fiusa. So ada kawan-kawan saya tengok ni mungkin kita bagi seorang pada ni. Tak tahu kita nak dia ada mic ke tak ada mic, tapi dia ada tulis sini. Dia ada hantar Saudara Hafifi ni mengatakan 2 hari lepas ada terdapat aktiviti korek pasir di padang terap sehingga kan merosakkan ekosistem di situ. Tebing tanah di tepi sungai sepanjang 3 km tu runtuh, Zamil. Dia. Apa nak jadi ni? So apa jadi? Bila mana tebing tanah tu runtuh, maksudnya apa? Banjir.
Banjir. Cuba kita tengok dia ada mic tak? Kita cuba tekan tengok. Okay, kita tengok kan mana ni Hafiz ni. Kita dah scroll ni banyak ni. Scroll ni nanti Hafiz ni 500 orang nak scroll ni Zamil. Ya. Sebentar. Tengok sama ada dia ada mic tak? Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Clear. Amboi. Clear. Suara clear macam. Clear. Cuba teruskan apa yang nak kongsi saudara Fifi. Okey, satu pasal yang tebing tanah tu lah. Yang isu korek pasir tu kan. 2 hari lepas lah keluar dalam keputusan. Kita punya troopers pun ada pergi sana bawa press apa semua kan. Lepas tu memang teruk lah kat situ dengan tanah tebing runtuh sepanjang 3 kilometer. Lepas tu kira air tu memang dah keruh lah. Kan? Itu memang kawasan Padang Terap, Kuala Nerang, Pedu tu memang dah teruk lah. Dia start daripada dengan Balak lagi kan. So siapa okey rakyat yang siapa yang di situ lah? Situ MP daripada PAS lah, Nasir Zakaria. Adun Kuala Nerang bekas MD kita lah. Kan? Tapi dalam kawasan tu memang yang diberi kelulusan tu memang kerajaan negeri lah. Kerajaan negeri bagi. Satu lagi saya nak sentuh pasal yang rumah PPR dekat Yan. Dah dua kali Azizan pecah tanah tapi tak ada apa pun. Pecah tanah 2 kali. Azizan ni Dah 2 kali. Azizan Menteri Besar Menteri Besar lah. sebab kan? ni kita ada kawan-kawan yang duduk atas pagar, duduk luar depan dia pun tak tahu Azizan mana Azizan Anwar ke apa. Okey. Azizah Raza, Datuk Seri Azizah Raza. 2 kali dah main pecah tanah tapi tak ada apa pun kan. Apa pun Jadi apa cerita sebenarnya? Tak ada bajet ke ataupun tak diluluskan ke kerajaan negeri ke kerajaan pusat tak diluluskan ke PPR ni ke atau apa isu sebenarnya saudara? Dia bukan masalah tak ada bajet. Ini wayang PRU, wayang pilihan raya lah. Dia dekat dengan PRU lah. Macam-macam lah. Dia keluar pecah tanah kawasan inilah. Lepas tu bulan tahun lepas lah, bulan Disember dia umum nak buat 1000 rumah PPR. Tapi tak tahu nak kata lah bila dia nak start tu kan. Dia sampai 1000 1000 di kawasan Kubang Pasu dengan Pokok Senar kalau tak silap. Okey, soalan maut ni. Soalan maut. Rasa PRU 13 ni siapa agaknya yang boleh memerintah Kedah? Saya rasa BN boleh ambil balik kot. Sebabnya tahun 2008 PAS menang bukannya sebab PAS kuat, tapi sebab BN sendiri masa tu. Dengannya isu dia main isu nasionalnya kan. Lepas tu isu lokal tak banyak sangat lah. Sebab kita boleh tengok di Tanjung Dawai, kita kalah tipis 76 undi saja. 76 ya tu tak banyak. 76 undi dan ahli yang boikot yang undi rosak 500 lebih. Ahli yang tak keluar undi, ahli UMNO yang tak keluar undi pun dalam banyak jugalah, 1000 lebih macam tu kan. So kita boleh lihat lah kat situ macam mana secara logiknya macam lah. mana Okey, terima kasih saudara Hafifi. Saya mengucapkan terima kasih lah kerana pandangan anda saudara Okey. Zamil. Tu dia Zamil. Ramai lagi ni tengok question mark ni pening. Kita ada 1 jam. Ada 1 jam je ni. Total count sekarang 575. 575 orang yang sudi menghadirkan. Kami mengucapkan banyak terima kasih lah. Dan saya tahu ada je ke yang nak tanya ni. Saya minta maaf lah, mungkin kita buat sesi yang kedua ke ketiga ke insya-Allah. Zamil. Ada last tak siapa-siapa yang kita pilih tu orang. Ramai sangat tu question mark tu ramai sangat ni. Ramai sangat ni masa dah lebih kurang 11. Jadi kita terpaksa berhenti setakat ini Zamil. Dan itu dia kita akan kembali lagi nanti pada mungkin minggu depan kita cari lagi isu yang kita boleh kongsi bersama. Jadi kepada semua yang berada di atas pagar yang bersama dengan SAP santai atas pagar. So pandai-pandailah kita menilai
Kita pun tahu cantik atau celaru, ni negeri kita juga untuk kepada yang orang Kedah lah. Kepada yang bukan tu, so gunakanlah ni sebagai satu pengajaran, satu case study. So pilihlah yang yang terbaik untuk PRU 13 yang akan datang ni. Ya, saya rasa pilihan anda amat penting menentukan masa depan negeri Kedah, negeri kita yang tersayang ni. Jadi itu saja Zamir. Kita terpaksa sign off dan kita juga mengucapkan banyak terima kasih pada saudara yang sudi berkongsi pendapat mereka dan juga yang sudi datang dan mendengar live secara live, dan insyaAllah kita akan menganjurkan lagi di masa akan datang. InsyaAllah itu saja. Saya Zaidi Danis dan saya Zamir Zuki. Kita mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum.